Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 3 ingin membentangkan tugasan yang bertajuk Sistem Jeria Khusus, iaitu jeria penglihatan, rasa dan bau. Tugasan ini diberi oleh pensyarah kami yang bernama Encik Azuraidi dari Subjek Anatomi dan Fisiologi BHS 1013. Berikut merupakan ahli kumpulan 3 yang terdiri daripada Muhammad Faris Imran bin Tajuddin dari J13, seterusnya Nik Nur Afiqah Fakira binti Zainal Abidin dari J13, diikuti dengan Muhammad Faris Daniel bin Cik Rizwan dari J13 dan Alia Mesarah binti Nur Hisham dari J14 dan akhir sekali Nurul Afsa binti Muhammad Hishamuddin dari J14. Seterusnya, kita akan melihat perbentangan dari ahli-ahli kumpulan ini. Assalamualaikum, saya Alia Mesarah binti Hisham dari J14. Hari ini saya akan menceritakan struktur dan fungsi kulit. Yang pertama, hair shaft melindungi kulit dari suhu persekitaran. Yang kedua, silizium corneum melindungi plastik nipis yang melindungi lapisan kulit yang aktif dan lebih dalam. Yang ketiga, epidermis menghasilkan sel-sel kulit yang baru dan memperbarui sel-sel kulit mati. Yang keempat, dermis melindungi struktur dalam seperti membekalkan nutrien dan oksigen pada kulit, iaitu kapilari darah. Yang kelima, erector premuscle pengawalan suhu. Yang keenam, sweat gland mengatur penguapan untuk mendinginkan tubuh saat suhu meningkat dan membuang sisa metabolisme tubuh. Sebahagian besar terdiri dari garam dan urea. Yang ketujuh, serum lucidum berperanan dalam tingkat fleksibilitas kulit dan mengandungi protein yang berfungsi untuk regenerasi sel kulit. Yang ke-8, stratum granulosum bekerja dengan menghasilkan lemak dan molekul lain yang dapat melindungi kulit. Yang ke-9, stratum spinosum memproduksi keratin yang juga melapisi kulit kepala dan kuku. Yang ke-10, stratum basal mengandungi sel bernama melanosit yang menghasilkan warna kulit atau pigmen yang dikenali sebagai melanin. Sel inilah yang membuat kulit menjadi coklat serta melindungi kulit dari sinar radiasi matahari. Yang ke-11, sebaceous gland mengeluarkan sebum iaitu minyak dan berfungsi sebagai melindungi pelindung terhadap kuman. Yang ke-12, hair follicle menyempurnakan rambut menjadi lebih kuat dan rambut akan terlihat menjadi indah. Yang ke-13, subcutaneous berfungsi adipose tissue, sensory nerve, HBR, area dan vena. Akhir sekali, blood vessel, darah mengalir dalam salur darah dan dipam ke seluruh badan oleh jantung. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faris Daniel bin Cik Rizwan dari J13. Saya akan membentangkan tentang struktur lidah. Yang pertama ialah epiglottis. Fungsinya menghalang makanan dan minuman memasuki saluran udara. Seterusnya, palatopharyngeal arch. Fungsinya memisahkan rongga mulut dan orofaring. Otot ini berfungsi sebagai antagonis kepada otot levator veli palatini. Selain itu, palatin tonsil. Palatin tonsil mencegah jangkitan pada saluran pernafasan dan pencernaan dengan menghasilkan antibodi yang membantu membunuh ejen infeksi. Namun, seringkali amandel menjadi objek jangkitan dan pembedahan dilakukan. Seterusnya, lingual tonsil. Fungsinya mencegah jangkitan amandel ini mengandungi limfolit B dan T yang akan diaktifkan apabila bakteria dan virus berbahaya bersentuhan dengan amandel. Selain itu, palatoglossal arch. Fungsinya membentuk rabung di dinding faring lateral disebut sebagai lengkung palatoksal. Tiang ini memisahkan rongga mulut dan orofaring. Otot berfungsi sebagai antagonis kepada otot levator veli palatini. Seterusnya ialah terminal sulcus.
Fungsinya menandakan pemisahan otot pectinate atrium kanan dari sinus venarum. Seterusnya, folate papilla. Fungsinya adalah untuk merasakan rasa, walaupun terdapat kesalahfahaman bahawa beberapa kawasan lidah merasakan rasa yang berbeza, yang sebenarnya adalah bahawa semua bahagian lidah merasakan semua rasa. Selain itu, circumvolate papilla sangat sensitif terhadap rasa pahit dan terlibat dalam reflex gate. Selain itu, dorsum of tongue. Fungsinya sebagai kaedah semula jadi membersihkan gigi. Di samping itu, fungiform papilla. Fungsinya mengandungi selera makan dan dengan itu memainkan peranan penting dalam persepsi rasa. Selain itu, filiform papilla adalah mekanisme pelapisan untuk lidah. Ia membuat tekstur kasar di permukaan lidah yang membantu ketika mengunyah makanan. Assalamualaikum, saya Nurul Afzal binti Muhammad Syamuddin dari J14. Saya akan memberitahu tentang fungsi pada struktur-struktur di mata. Yang pertama, pupil. Pupil mempunyai ciri-ciri iaitu bukaan kecil pada depan mata dan berfungsi untuk membenarkan cahaya memasuki mata. Yang kedua iaitu iris, mengawal diameter dan saiz pupil serta jumlah cahaya yang memasuki mata. Yang seterusnya, sklera. Sklera melindungi bentuk mata dan membantu mempertahankan bentuk mata. Superior rectus mata menggerakkan berbola mata ke atas. Inferior rectus mata menggerakkan berbola mata ke bawah. Choroid membenarkan oksigen dan makanan kepada mata dan menyerap serta menggalakkan pantulan cahaya. Retina mengandungi sel rod dan kon yang mengesan gelombang cahaya dan yang masuk ke dalam mata. Optic nerve membawa impuls dari sel kon dan rod di retina ke otak untuk ditafsirkan. Vitreous body memindahkan cairan intraocular yang dihasilkan oleh bahagian ciliary pada mata. Retinal artery membawa darah beroksigen. Macula lutea memfokuskan penglihatan. Lens membias dan memfokuskan cahaya pada retina. Akhir sekali, kornea iaitu lapisan luxina yang membenarkan cahaya melaluinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nik Nur Afiqah Fakira binti Zainal Abidin dari J13. Saya akan memberitahu tentang anatomi telinga. Telinga mempunyai 3 bahagian yang saling bekerjasama iaitu telinga bahagian luar, telinga bahagian tengah dan telinga bahagian dalam. Antara struktur yang terdapat di dalam telinga ialah pinna, elastic cartilage, muscle, skull bone, malleus, incus, semicuticular canals, stapes, vestibular nerve, cochlear nerve, cochlea, oval window, eustachian tube, round window dan vestibule. Seterusnya saya akan memberitahu tentang fungsi-fungsi pada setiap struktur tersebut. Fungsi pinna ialah ianya bertindak seperti corong yang membantu mengarah suara lebih jauh ke telinga ataupun dikenali sebagai daun telinga. Elastic cartilage yang memberikan kekuatan dan kelenturan untuk organ atau struktur tubuh pada telinga bahagian luar. Seterusnya, muscle ialah untuk memusatkan gelombang suara yang masuk ke bahagian saluran telinga. Skull bone pula ialah untuk melindungi struktur otak dalam telinga. Malleus pula untuk menguatkan getaran bunyi. Incus pula sama seperti malleus iaitu menguatkan getaran bunyi. Seterusnya pula ialah semicuticular canals. Ianya untuk menjaga keseimbangan tubuh. Stapes pula untuk menguatkan getaran bunyi. Vestibular nerve iaitu saraf yang mengatur posisi kepala dan sistem keseimbangan tubuh. Cochlear nerve ialah untuk mengubah getaran suara yang dikirim dari telinga tengah menjadi signal yang akan disampaikan ke otak. Cochlea pula untuk merangsang saraf pendengaran secara langsung dan menggantikan sebahagian fungsi dalam menangkap dan meneruskan gelombang suara ke otak. Oval window pula ialah sebagai pembatas antara telinga tengah dan telinga dalam dan untuk meneruskan getaran suara. Eustachian tube ialah untuk membantu ventilasi
ventilasi telinga tengah dan menjaga tekanan udara yang sama di kedua sisi membran timpani. Fungsi pada ruang window pula ialah sebagai pintu masuk getaran suara menuju ke koklea. Seterusnya, fungsi vestibule ialah bahagian penghubung antara koklea dan saluran semicircular. Ini terdiri daripada sakula dan utricula, iaitu sel rambut yang menjaga keseimbangan posisi kepala terhadap gaya graviti pada saat tubuh dalam keadaan diam. Seterusnya ialah fungsi eardrum, iaitu menerima getaran suara dari luar yang tersalur pada liang telinga dan mengubah getaran suara secara mekanik, dan seterusnya menyalurkan getaran ke tulang-tulang pendengaran. Dan akhir sekali iaitu ear canal, iaitu untuk mencegah benda asing mencapai membran timpani. Assalamualaikum, saya Muhammad Faris Imran daripada J13, ingin membentangkan tentang struktur dan fungsi struktur hidung. Frontal sinus. Fungsinya pengudaraan sistem pernafasan serta memanaskan atau melembabkan dan membersihkan udara yang bernafas. Seterusnya, nasal bone. Fungsinya mengikat tulang rawan yang membentuk kontur hidung manusia. Seterusnya, cartilage. Fungsinya adalah memberikan permukaan licin dan pelincir untuk pergerakan tulang pada sendi. Olfactory bulb. Memproses rangsangan bau. Seterusnya, sphenoidal sinus. Membantu membentuk pangkal dan sisi tengkorak. Tonsil. Menghalau benda asing atau bakteria yang tersangkut di udara sedutan. Anterior nas. Menghubungkan udara luar dengan rongga hidung. Maxilla. Rahang atas membantu gerakan wajah dan mulut. Inferior concha. Membantu menyaring dan melembabkan udara yang disedut. Middle concha. Melindungi sinus daripada bersentuh langsung dengan aliran udara hidung bertekanan. Nasofaring. Mengimbangkan tekanan dan pengudaraan rongga pendengaran. Superior concha. Melindungi mentol pembau. Sekian daripada kami ahli kumpulan J13 yang membentangkan tentang struktur dan fungsi seperti hidung, mulut, lidah dan mata. Sekian, terima kasih.